Ya Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف والشارح رحمهم الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومهما وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang dan syarih rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala ba'dun nasihin dan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, khatimatun ay hadhihi khatimatun, bermula ini suatu penutup. Nak habis dah. Khatimah dah. Okey. Fi zikri ahwali ba'dhin nisa'i, pada menyebutkan akan keadaan-keadaan sebahagian perempuan-perempuan. Zikri masdar idafat kepada maf'ulnya, min idafatil masdari ila maf'ulihi. Tu. Okey. Baiklah. Jadi ni nak cerita tentang kisah-kisah sahaja. Nak cerita tentang kisah-kisah para perempuan-perempuan yang terdahulu, bagaimana diitlakkan mereka ini sebagai wanita-wanita yang salihah, yang tidak talihah, berdasarkan kepada tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in dan salafus salih. Yang mana orang yang belajar mestilah beramal dengan ilmunya, maka orang yang belajar kitab ni mestilah beramal dengan kitab ni. Kata musannif, i'lam annahu idha sya'a ay sya'na. Tu. Qad ghalaba ay kathura 'ala an-nisa'i fi hadha az-zamani at-tabarruju. Ni apa kali, apa juta kali dah ulang-ulang, tak ingat ke tak tahu. I'lam, ketahuilah oleh kamu, ya ayyuhal muta'allimu, wahai orang-orang yang belajar, annahu, tahu apa, akan bahwasanya mana, aisya'na, yakni dhamiral hali wasya'ni. Tak ada rujuk lah, rujuk ke depan. Qad ghalaba, sungguh, qad litahqiq, kerana masuk pada fi'il madhi, qad litahqiq. Qad ghalaba, apa ghalaba, telah sungguh gagal, sungguh mengalahi ia, apa mengalahi, ay kathura, ghalaba mengalahi pula dah, ghalib kebanyakan, ay kathura yakni kebanyakan, banyak ia,
'ala nisa'i atas perempuan-perempuan fi hadzal zamani ai fi ta'alluq mahdhuf hal sahib hal kepada an-nisa ai hala kaunihinna kainatin hal keadaan mereka itu perempuan-perempuan adalah mereka itu perempuan-perempuan fi hadzal zamani pada ini zaman, pada ini masa, pada ini era. Banyak apa? Fa'il at-tabarruju, oleh tabarruj. Ni zaman mana? Zaman ba'dun nasihin yang kita tak tahu siapa pengarang dia dan tahun bila. Yang kita tahunya paling-paling tidak kalau kita dobitkan tahun Syekh Nawawi Bantani ini era 18, era tahun 18 Masihi dan ke atas sampai nak masuk 19 Masihi. Tu zaman tu dah banyak orang tabarruj. Sekarang ni koho teruk lah tabarrujnya. Tu okey. Sekarang ni koho teruk lah tabarrujnya. Ni zaman dia ni tabarruj tu banyak dah. Apatah lagi zaman sekarang. Dulu dia tobik dah 3 ataupun 4 nak itlaq seorang perempuan tu tabarruj. Kita tengoklah sendiri tu. Apa tabarruj? Tafsir. Ai tafsir. Yakni ibrazuz zinati, iaitu menzahirkan. Tu. Menzahirkan perhiasan. Menzahirkan perhiasan. Yakni perhiasan di sini tubuh badan lah. Wa ibrazul mahasini, dan menzahirkan ataf ibrazu az-zinati, dan memperzahirkan akan kecantikan-kecantikan lirijali, bagi sekalian lelaki. Kecantikan mempertonjolkan kecantikan dia di hadapan laki-laki, menonjolkan badan dia, menonjolkan kecantikan dia di depan ajnabi. Hukum dia adalah tabarruj, dia panggil. Tabarruj hukum dia haram. Tu kerana mendorong syahwat orang lelaki kepada dia. Tu walaupun pakaian tutup aurat dah, tapi tabarruj, ibrazuz zinah, menzahirkan perhiasan. Mana tengok tu? Walimah. Tu. Kena pada walimah saja. Urai bab tabarruj ni. Sebab situ dia duk ada. Tu okey. Situlah yang paling menzahir pun. Okey, ibrazuz zinah. Tambah-tambah oleh isteri tu. Pakai cantik segok. Nak segok siapa tak tahu. Erat. Tu dia panggil tabarruj. Dan yang kedua, ataf baik kata at-tabarruju wa qillatul haya'i, dan sedikit malu. Perempuan zaman dia ni banyak yang sudah sedikit malunya. Tak banyak yang malu. Sikit sangat. Apa qillatu? Tafsir adamul haya'i, tak ada malu. Tu. Bukan sikit malu, tak ada malu. Lagu mana tak ada malu tu? Bak taswiriyah. Wa dzalika adamul haya'i musawwarun. Tu. Bermula demikian tidak ada malu itu ditaswirkan, digambarkan dia kan adamul haya itu bi antamsyiya bainar rijali, dengan sekira-kira bahawa berjalan ia oleh almar'atu antara laki-laki. Tengok, ini salah satu alamat tak malunya seorang perempuan. Tu okey. Buat program campur, buat lebih kurang, maka dia pun lebih kurang. Dia lalu depan laki elok relax. Betul orang lelaki duk hurai, kawan ni semak lah, apa benda lah. Sama balik perempuan, tengok orang lelaki lalu, dia pun hurai, kawan ni handsome lah, apalah, kecil lah, panjang lah. Macam-macam. Ini salah satu tanda dia tu tak malu, beberapa kali dah ulang dah, iaitu dia berjalan di depan lelaki ajnabi yang tak berhajat kepada berlalu situ, ataupun dia berhajat lalu di situ tapi ada jalan lain, saya saja pergi jalan tu untuk menarik perhatian laki-laki. Hukum dia haram. Itu taswir kata tidak malu, bukan sedikit malu, bahkan tidak malu. Fadzalika tabarruju.
Tu. Maka bermula demikian tabarruj itu kama qalahu ay thabitun khabar mahdhuf. Tu fadzalika tabarruju, maka bermula demikian tabarruj, iaitu menampakkan perhiasan dan kecantikan tu, thabitun sabit iyo dzalika tabarruji kama qalahu mujahidun, seperti mana telah berkata akan hadzal khabara, akan ini khabar, oleh mujahidun, oleh mujahid fa'iliyo. Wal masyu, ni alamat yang ketiga pula, tanda perempuan akhir zaman dia itu banyaknya ialah banyak macam mana? Wal masyu bitaghannuji, dan berjalan dengan taghannuji. Apa? Ai tazalluli wa takassuri, yakni berjalan dalam keadaan at-tadalluli, berlenggang-lenggok. Gatal lah, lenggang-lenggok ni, jalan macam kucing. Wa takassuri, sama lebih kurang, ataupun takassuri ni menggoncangkan dia punya perhiasan kaki dia sampai bunyi. Takassur. Tu berjalan lenggang-lenggok. Sama lebih kurang tadallul atau tafsir, tak silap tu, sebab tak ada terjemahan sini. Tu jalan lenggang-lenggok, tarannuj. Lenggang-lenggok, nampak pungkok ke kanan kiri. Ya apa? Walking cat, catwalk, walking cat pula. Catwalk. Bukan catwalk tu, panggil dog walk. Anjing. Tu okey. Jalan ni nampak pungkok dia tu, kanan kiri. Pina mata orang lelaki. Tengok kanan kiri. Macam apa tu, nak bagi jampi, bagi tidur tu. Ambil tu, ting tong. Kawan pun melangut kawan tu. Tu zaman dia banyak orang jalan lenggang-lenggok dah. Tak erti jalan straight. Tak erti jalan buka langkah kecil. Ni buka langkah besar jadi tu. Tu okey. Sebab tu ulama TikTok sebab tu ulama sekarang mengatakan orang yang buat lebih kurang, orang perempuan buat lebih kurang kat TikTok tu hukum haram. Setuju lah. Bukan haram sebab TikTok tu, haram sebab ni duk menari lebih kurang. Itu menari kau teruk ni jalan pun teruk dah. Menari kau teruk lah. Aku heran sungguh lah. Dah ada suami pergi menari kat suami, sudah lah. Ni suami akad nikah sah, tapi malu-malu ya lebih kurang kat suami. Patutnya suami tu buat gila-gila. Jahanam tu kawan tu. Nak keluar rumah pun tak sempat nak fikir keluar rumah. Macam tahap tu. Ni malu-malu kucing. Malu kucing. Malu tak ada. Buat warak pak tu. Kita kata dulu perempuan yang salihah itu bila dia di luar, yakni di depan ajnabi, dia tutup setutup-tutupnya segala aurat dia. Dan dia malu semalu-malunya sampai tahap tak boleh, sampai tahap malu depan ajnabi. Tapi depan suami dia tak malu, setabak langsung. Hatta sekira-kira kalau telanjang satu badan pun tak malu. Tu baru betul. Ni suami minta buka sikit duk malu-malu apa bang gatal penampak pun tahu. Ni macam mana? Batu bila laki-laki cari leng masalah lah. Mulalah. Laki ni semua gatal cari leng. Memang laki-laki gatal itulah yang kahwin. Kalau tak gatal dia jadi binatang lah. Dia tu hayawanun. Cuma bezanya natikun. Itu faslul ta'rif bagi binatang. Beza binatang dengan manusia ialah dua-duanya jenis binatang. Tapi binatang manusia ni natikun. Hak lain bukan natikun. Pergi menari depan suami tu. Dah bayar mahal dah lah. Nak bayar mahal tu. Beribu-ribu nak tunggu berapa tahun nak kumpul duit. Nak pergi mengadap bapa hang lagi. Bapa hang tu pun duk taradud nak terima ke dok. Kawan tu stres apa kali, duk 30 kali duk ulang pergi balik ke rumah hang nak bagi dapat hang tu. Akhir sekali dapat hang juga. Susah payah. Tu bersyukurlah banyak.
Ni buat lebih kurang. Aku tak dapat suami macam ni, aku tak dapat suami aku tu. Habis ngaji ukur dulu jang, duk harap suami bagus-bagus. Ngaji ukur dulu jang ni nak khidmat pada orang, bukan duk tunggu suami bagus. Duk tunggu suami, minta lah suami aku bagus. Dapat suami Firaun lagu mana? Tu. Dalam kitab ukur dulu jang ni, cara nak jadi macam Asyah kalau dapat suami Firaun, cara nak jadi macam Sayyidatina Khadijah kalau dapat suami macam Sayyidina Muhammad. Tu. Okey. Kalau dapat suami macam Sayyidina Ali, macam mana cara nak jadi macam Sayyidatina Fatimah? Tu, gitu. Tu ukur dulu jang, bukan lu tunggu suami aku kena jadi macam ni, macam tu, last kali tak dapat sungguh. Lepas tu macam mana nak sedih? Tanggunglah. Pandai-pandai lah urus. Dah mengaji dah. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, katanya, mana ni? Okey. Mana dia? Masyu habis. Kama qalahu Mujahidun, seperti mana telah berkata dia akan hadzal hukma atau hadzal khabara oleh fa'il Mujahid. Wa Qatadatu dan Qatadah. Mujahidu lah tu nama isim alam tu Mujahidu bukan Mujahidun. Mujahidun jadi am pula. Wa Qatadatu fi tafsiri tabarruji, dan Qatadah tabi'in ni, Qatadah ni pada mentafsirkan tabarruj ai hala kaunihima, hal keadaan keduanya Mujahid dan Qatadah, kainaini adalah mereka dua itu, fi tafsiri tabarruji pada mentafsirkan akan tabarruj. Tafsir itu fassara yufassiru tafsiran, fa'ala yuf'ilu taf'ilan, itu idhafat masdar kepada maf'ulun bihi. Fi jumu'atir rijali wal aswaqi, pada perkumpulan dia berjalan tu di kumpulan-kumpulan laki-laki. Wal aswaqi jam'u suqin, jamak bagi kataan lafaz mufrad suqun. Tu okey. Tu pasar-pasar dia berjalan dengan tarannuj tadi. Wa fil masajidi, dan di masjid-masjid, jam'u masjidin, masajidi itu bainas sufufi, antara saf-saf, khususan fi nahari, khususnya pada siang hari. Sebab apa siang hari? Sebab siang hari matahari terik. Bila terik, cahaya besar, cahaya terang, maka nampaklah mereka dengan lebih mudah. Wa in kana dan jikalau adalah ia masyuha masyul mar'ati, yakni jalan nyo perempuan, idhafat masdar kepada fa'il. Lailan ay fil laili, zaraf zaman. Qarabat, tu dekat ia ayil mar'atu fa'il, yakni oleh seorang perempuan itu akan maf'ulun bih ad-daw'a, akan cahaya. Bila waktu malam dia dekatkan cahaya. Sebab apa nak bagi nampak? Dulu pun samalah, dia bagi tahu dah. Faqariba, maka dekat ia, in kana min babi sami'a. Okey, ni nak bahas surah ni. Faqariba, maka bermula lafaz qariba itu, in kana min babi sami'a, jikalau adalah ia qariba itu, kainun adalah ia, kainan adalah ia, min tu ta'alluq mahzuf khabar kana mahzuf, ai taqdiruhu kana qariba, kainan adalah ia qariba itu, min babi sami'a, daripada bab lafaz wazan sami'a, fahuwa, jawab bagi in, fahuwa, maka bermula dia qariba itu khabar muta'addin, ialah fi'il muta'addi yang berhajat pada maf'ul. Kama huna, ai wa dhalika thabitun, dan bermula demikian itu thabit ia, kama huna, seperti mana di sini. Sebab tu ada ad-daw'a tu muta'addi dia, maf'ul bih bagi qaribat. Okey, qaribat bukan qaribat sebab atas wazan sami'ah. Wa in kana min babi karumah, karumah bab yang kelima, fi'il lazim. Dan jikalau adalah ia qaruba itu, min babi karuma, daripada bab wazan karuma, fahuwa, maka bermula dia qaruba itu, lazimun, ialah lazim, fi'il lazim.
kama fil qamusi ay wa dzalika thabitun, bermula demikian itu, demikian qaraba, demikian qaruba, min babi karuma, thabitun sabit ia, fil qamusi di dalam qamus. Habis. Li izhari zinataha, sebab apa duk dicahaya? Kerana ilat bagi kata qaribat. Li izhari zinatiha, kerana menzahirkan maf'ulun bih akan perhiasannya perempuan, linnasi bagi sekalian manusia, ai al ajanibi, manusia yang ajnabi lah. Tu izhar, azhara yuzhir izharan wa huwa mudhhirun wa dhaka mazharun. Tu okey. Di idafat masdar kepada maf'ulnya. Tu zinataha ay az-zinatu lil mar'ati, idafat zinah tu kepada ha tu idafat lil milki. Tu wa qad qila, dan sungguh qila dikatakan dia, idza zahara fi imra'atin, apabila zahir ia pada seorang perempuan oleh fa'il, thalathu khisalin, 3 perkara. Tusamma, maka jawab bagi idza, dipernamakan dia, ai tilkal mar'atu, akan demikian perempuan itu, sebagai qahbatan. Namanya qahbatan. Apa qahbatan? Ai yakni mughanniyatan, sebagai seorang penyanyi, fasiqatan, lagi pula dia itu fasik, zaniyatan, lagi pula dia itu seorang perempuan yang berzina. Kalau ada 3 benda ni, sah nak kata perempuan ni penyanyi, perempuan ni fasik, perempuan ni zina. Al-ula ay al-khaslatul ula. Al-ula sifatun li mausufin mahdhufin, sifat bagi mausuf yang mahdhuf, taqdiruhu al-khaslatul ula, bermula perkara yang pertama itu, khabar khurujuha, keluarnya seorang perempuan, khuruj idafat masdar kepada fa'il, fin nahari, khuruj tu di siang hari, mutabarrijatan ay hala kauniha, hala kaunil mar'ati, mutabarrijatan, tabaruj ia perempuan tu, hal bagi kata sahib, hal bagi ha pada khurujaha tu. Apa mutabarrijatan? Ai mubrizatan, menzahirkan, lizinati, bagi perhiasan, wal mahasini, dan kecantikan-kecantikan. Masyiyatan ay hala kauniyal mar'ati, hal keadaan perempuan itu, masyiyatan, berjalan ia perempuan itu, bainar rijali, antara sekalian lelaki. Tu itlaq, kalau kata gitu maka sah untuk kata dia fasik, sah untuk kata dia penyanyi, sah dia untuk kata dia itu penzina. Tu baru dia zahirkan dia punya zinah. Sudah itlaq dia wanita fasiqah, itlaq wanita yang zaniyah, mughanniyah. Tu wal iyadu billah. Wathaniyatu ay wal khoslatu thaniyatu, dan bermula perkara yang kedua daripada 3 perkara itu, nazruha, lihat olehnya perempuan, idafat masdar kepada fa'il, ila rijalil ajanibi, kepada sekalian lelaki-lelaki yang ajnabi, yang helat-helat. Itu yang kedua. Tak ada pasal, tak ada hajat saja nak usah laki-laki, hukum dia adalah zaniyatan wa fasiqatan wa mughanniyatan. Nak tengok laki-laki. Tu. Itu masalah. Dulu kita tiba bab laki-laki dah tengok perempuan ni, perempuan tengok laki-laki. Bila tengok perempuan laki-laki, dia itu boleh digelar zaniyatan wa mughanniyatan wa fasiqatan. Wal iyadu billahi. Wathalithatu ay wal khoslatu thalithatu, dan bermula perkara yang ketiga itu, raf'u sautiha, mengangkatkan akan suaranya perempuan, idafat masdar kepada maf'ul, haitsu, sekira-kira, tasma'u, bukan tusmi'u,
Asma'a yusmi'u. Kalau tasma'u, dengar ia. Ni tusmi'u, memperdengarkan oleh ayil mar'atu, oleh perempuan itu, akan maf'ulun bih ar-rijalah, akan sekalian laki-laki. Tu al-ajaniba, yang helat-helat. Zalika sauta, akan demikian suara itu. Sengaja dia tinggikan suara kerana nak didengarkan oleh laki-laki. Nak tahu bahawasanya, nak bagi tahu laki-laki bahawasanya dia ada di sini. Nak bagi tahu laki-laki suara dia sedap. Nak bagi tahu laki-laki akan keberadaan dia. Nak bagi tahu laki-laki akan keelokkan suaranya. Ni banyaklah. Orang muda-muda saya saja mempertinggikan suara kerana nak bagi tahu orang laki-laki. Itu layak digelar fasiqatan wa mughanniyatan wa zaniyatan. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, walau kanat salihatan, walau kanatil mar'atu salihatan, dan jikalau adalah ia seorang perempuan itu bagus, afifatan, apa solihatan, afifatan, yakni afifatan ni menjaga diri daripada perkara haram. Kalau nama perempuan afifah tapi perangai zaniyatan wa fasiqatan wa mughanniyatan, hak tu tak kira. Ni afifatan, yakni menjaga diri daripada perkara haram yang tadi dan sebagainya. Li'annaha, Walau tu royah baik kata, walaupun seorang perempuan tu perempuan yang salihah, tapi kalau dia buat benda-benda tadi, hukum dia zaniyatan wa mughanniyatan wa fasiqatan. Tu. Sebab apa? Walaupun wanita salihah tu buat benda gitu pun tak boleh juga. Li'annaha, kerana bahawasanya al-mar'ata, yang buat perkara tadi tu syabbahat, menyerupai iyo oleh perempuan, nafsaha, akan dirinya. Nyo perempuan al-mar'ati al-khabithata, akan yang buruk. Ail fajirata, apa yang buruk tu? Yakni perempuan yang berzina. Wala yuradu bidzalika lismi, dan tidaklah dikehendakikan dengan demikian nama itu asyatmu naik fa'il yuradu, mencaci, cacian, bukan nak kehendak pada cacian. Orang buat tiga benda tadi tu mencacikan, dia itu berzina, dia itu cacikan, dia itu berzina, dia itu fasik, bukan nak caci. Bahkan li'annahu, kerana bahawasanya iradahu tu, kehendaknya kata bidzalikal ismi tu, ju'ila, dijadikan dia, kan dzalikal ismu tu kalaqabi, seperti laqab. Orang buat lagu tu laqab dia penzina, laqab dia fasiqah, laqab dia mughanniyah. Bukan nak caci dia tu kaki zina apa dia tak zina sungguh lagi. Tapi tu laqab dia. Walaupun dia wanita salihah, terkenal wanita salihah, tapi dia suka tengok laki dia berjalan macam catwalk, dia itu apa tadi lagi? Tu dia mempercantikkan, dia mempertonjolkan kecantikan dia, maka itu dia panggil gelarannya zaniyatan wa fasiqatan wa mughanniyatan. Tu. Walidzalika, dan dari kerana demikian itu, qala al-Mustafa, telah berkata ia oleh junjungan besar yang terpilih sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun li'annahu mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Okey. Man tashabbaha biqaumin, bermula barang siapa yang menyerupailah ia barang siapa dengan suatu kaum, ta'alluq tashabbaha, yakni sama tu fi, wajah syabahnya, fi lubsihim, pada pakaian mereka itu. Kaumin ismu mufrad tapi makna jamak. Jadi kalau nak kata lubsihi pun boleh, nak kata lubsihim boleh. Kalau kata lubsihi iktibar lafaz, kalau kata lubsihim iktibar rujuk makna.
wa ba'di af'alihim, dan sebahagian perbuatan-perbuatan mereka itu kaum. Tu dari sudut tasyabuhnya, pakaian dan perbuatan. Fahuwa minhum, maka bermula demikian itu. Maka bermula demikian itu, demikian mana bermula ia man tasyabbaha tu minhum ay kainun, adalah ia minhum daripada sebahagian mereka itu, min litab'ayub. Tu ay man tasyabbaha bis-salihina, yakni barang siapa yang menyerupai ia barang siapa bis-salihin, bagi orang-orang saleh, yukramu, dimuliakan dia. Kan man tasyabbaha idhafah apa naik fa'il dhamir mustatir kembali kepada man. Siapa yang muliakan? Allahu. Sebab apa dihazahkan? Ma'ruf. Kama yukramuna, seperti mana dimuliakan mereka itu as-salihuna. Dhamir apa? Wawul jamaah kembali kepada as-salihuna fa'il. Wa man tasyabbaha bil fusaqi jam'u fasiqin. Barang siapa yang menyerupai ia barang siapa dengan segala orang fasik, lam yukram, maka tidak sama sekali dimuliakan dia. Kan man tasyabbaha. Tu. Wa fi hadzal hadithi, dan pada ini hadis, isyaratun fi ta'alluq bagi muta'allaq khabar muqaddam mahdhuf, isyaratun mubtada muakhar. Tu wa fi hadzal hadithi, dan sonya pada ini hadis itu mengisyarat ia ila anna man tasyabbaha, kepada bahawa barang siapa yang menyerupai ia barang siapa minal janni, daripada jin, bil hayati, dengan ular-ular, al muadziyati, yang menyakiti mereka itu segala ular, wa dhahara lana, dan zahir ia bagi kita, fa innahu, maka bahwasanya tu yuqtalu, dibunuhkan dia. Tu apa ni? Wa fi hadzal hadits isyaratun ila anna man tashabbaha minal janni bil hayati al mu'adhdhiyati wa dhahara lana fa innahu yuqtal, wa annahu la yajuzu fi zamanina lubsul imamati as-sufra'i aw az-zurqa'i idza kana musliman. Rawahu Ibnu Ruslan. Man tashabbaha minal janni, daripada jin, bil hayati, dengan bentuk ular, wa dhahara lana fa innahu yuqtal. Dia aduh, tak jelas. Apa dia tiba-tiba main jin ni? Tu dah. Cuma dia panggil apa kaitan. Tu ya. Betul lah tu, bahawa barang siapa yang menyerupai ia daripada kalangan jin. Min tu min lil bayan lah. Bayan bagi kata man. Siapa yang menyerupai itu daripada kalangan-kalangan jin. Menyerupai siapa? Bil hayati, jin tu menyerupai ular-ular. Al mu'adziyat, yang menyakiti mereka itu segala ular. Wa dhahara lana, dan zohi iyo al-jannu, bagi kita, fa innahu, maka sesungguhnya al-janna yuqtalu, dibunuhkan dia. Tu asalnya jin tu tak dibunuh, tapi boleh dibunuh kalau dia menyerupai ular. Sebab apa? Bila dia menyerupai ular, seolah-olah dia ular. Gitu. Dia nak buat situlah. Jadi nak hadis yang kata man tasyabiha qaumin fahuwa minhum. Kalau dia itu bertasyabuh dengan orang fasik, maka dia kategori orang fasik.
Kalau dia tasyabuh dengan orang kafir, dia jadi orang kafir. Tu. Jin asalnya tak dibunuh, tapi dia itu dia itu menyerupai ulat. Ulat kena bunuh, maka dia pun kena bunuh. Tu. Tu okey. Tu tasbih dia. Tu dia panggil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Asalnya dia tidak dihukumkan dengan hukum tersebut, tapi bila dia tasyabuh menyerupai dengan kaum tersebut yang dihukumkan begitu, maka dia pun dihukumkan begitu. Okey. Wa annahu, dan bahwasanya la yajuzu, tidak harus ia fi zamanina, pada zaman kita, pada zaman Syekh Nawawi itu, oleh fa'il busul imamati, memakaikan akan serban as-sufra'i yang berwarna kuning. Ni wallahu a'lam. Sebab apa tak bagi? Awiz zurqai, ataupun berwarna biru, idza kana musliman, jikalau adalah ia seorang itu asy-syakhsu musliman, muslim. Rawahu Ibnu Ruslana, telah meriwayatlah ia akan hadzal haditha oleh fa'il Ibnu Ruslan, wa Abu Dawud an Ibni Umar. Mungkin di zaman Syekh Nawawi orang pakai serban biru ataupun serban kuning itu tasyabuh orang kafir. Wallahu alam. Tu. Okey. Tu. Okey. Mungkin tasyabuh dengan orang kafir. Cara pakaian dia tu, cara pemakaian serban dia tu. Serban warna kuning tak dilarang, boleh pakai. Bahkan Nabi SAW pakai serban warna kuning. Ada ilat lah tu. Ada mungkin sebab dia dari sudut dia itu mungkin menyerupai cara pemakaian macam orang kafir contohnya, ataupun orang fasik, maka dilarang. Wa Tabrani ataf Ibnu Ruslan laka tu. Okey. Rawahu Ibnu Ruslan wa Abu Dawud hala kaunihima, hal keadaan keduanya Ibnu Ruslan dan Abu Daud nakilani, menukil ia oleh mereka itu ani Ibni Umar, daripada Ibnu Umar. Wa Tabrani, dan Tabrani juga diriwayatkan yakni hala kauni Tabrani nakilan, nukil ia an Hudzaifah, daripada Huzaifah al-Yamani. Hasyan, tu. Hasyan masdarun mansubun, merupakan masdar yang dinasabkan dia bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il mahdhuf, wa taqdiru uhashi hasya. Hasya ni tanazzaha lah. Hasya lillah, maha suci Allah Ta'ala. Uhashi, mensuci ia oleh aku, hasyan akan sebagai suci, kama qalahu Syekhu Khalidu, seperti mana telah berkata ia akan hadza al-amra, akan ini perkara, oleh fa'il asy-Syekhu Syekh Khalidu, Khalid, ai unazzihu tanzihan, mentanzih, menyucikan ia oleh aku akan sebagai suci. Suci apa dia? Antardo, bahawa redha ia, tu, yakni suci bahawa redha ia, yakni tak redha lah, tidak sama sekali redha ia oleh imra'atun, oleh seorang perempuan yang sifat zatu hayain, yang memiliki sifat pemalu, wadinin, dan agama, bihadzal ismi, dengan ini nama apa, ailladzi huwa qahbatun, iaitu yang huwa bermula dia yang itu qahbatun, yang namanya qahbah kalau dia itu menzahirkan perhiasan, melihat orang laki-laki, dan juga apa satu lagi berjalan tu. Tu tak redha sama sekali orang perempuan yang mempunyai sifat malu, orang perempuan yang mutadayyinun, yang beragama, takkan sama sekali redha dirinya buat tiga perkara tersebut. Tu ala nafsiha, atas dirinya al-mar'ati itu. Jadi orang perempuan yang mutadayyinun, yang punya agama dan mempunyai sifat malu yang tinggi, dia tidak akan redha dirinya terjebak pada tiga perkara itu, dan perkara-perkara yang telah disebutkan dalam kitab Uqudul Jay ini. Tu fayambaghi wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sambung pula pada esok malam insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.